Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat murid-murid kelas 2D dan 2E. Okey, baiklah. Untuk pengajaran hari ini, cikgu nak mengajar kamu untuk bagaimana melafazkan pantun. Agak-agak kamu tahu tak macam mana nak melafazkan pantun dengan betul, dengan menggunakan intonasi yang betul, cara sebutan dan nada yang sesuai. Okey, baiklah. Hari ni cikgu akan buat satu demonstrasi untuk kamu macam mana nak melafazkan pantun. Baiklah, untuk pantun kamu boleh rujuk pada buku teks kamu, buku teks bahasa Melayu. Macam ni cikgu adalah photostat. Berbanding kamu yang ada buku teks itu, kamu boleh lihat pada muka surat 114. 114 iaitu pada tajuk Indahnya Kenangan. Okey. Iaitu cikgu menggunakan pantun Kenangan Silam. Okey, baiklah. Sekarang kamu dengarkan macam mana cikgu nak melafazkan pantun dengan menggunakan intonasi yang betul, nada yang sesuai dan cara sebutan yang betul. Okey? Baiklah, kita pergi kepada rangkap yang pertama pada muka surat 114 buku teks bahasa Melayu tingkatan 2. Baiklah. Cikgu demonstrasi dahulu ya. Bawa pengat mudik ke hulu, hendak makan bersama kakak. Masih ku ingat zaman dahulu, bersama rakan bermain congkak. Rangkap kedua. Nasi disaji berulang pegaga, berlauk kelah, bergulai kawah, bermain dam aji seisi keluarga, sambil berkelah di tepi sawah. Rangkap ketiga. Merpati terbang di tepi kali, di dahan jambu, merpati berehat. Adik dan abang bermain guli, ayah dan ibu duduk melihat. Rangkap keempat. Bersama teman meniti permatang, singgah berteduh di Kuala Sedili. Bermain di laman setiap petang, puas bergaduh, berbaik kembali. Rangkap yang kelima. Banyak kulat di atas pelantar, buah delima di atas para. Gasing bulat, ligat berputar. Siapa terlama, dialah juara. Dan rangkap yang terakhir, iaitu cara lafaznya begini. Pergi berjalan ke pulau angsa, duduk berehat di pohon jati. Wow, bulan tinggi di angkasa, kami melihat senang di hati. Ini adalah satu pantun Kenangan Silam yang terdiri daripada 6 rangkap. Jadi cikgu harap kamu jelas, kamu faham, kamu fokus dan kamu tahu macam mana nak melafazkan pantun setelah apa yang telah cikgu demonstrasikan tadi. Kerana sebentar lagi kita akan ada aktiviti. Jadi, jom seterusnya kita pergi kepada maksud setiap pantun. Tercipta bibir kata indah, dan ku lakukan rasaku. Kucak serendah dengan nadaku, bersama jari jemariku, menyeru menari bersama diriku. Menari pula, menyanyi pula.
pula Cikgu Syarifah ni kan. Tak adalah. Sekarang kita pergi ke maksud pantun. Sebabnya tadi cikgu dah melafazkan pantun. Betul ke tidak? Pantun apa? Pantun kenangan silam yang terdapat dalam buku teks tingkatan 2. Okey, kita pergi rangkap demi rangkap dan kita kenal pasti apakah maksud dia. Okey, baiklah. Rangkap yang pertama. Membawa pengadah mudik ke hulu, hendak makan bersama kakak. Masih ku ingat zaman dahulu, bersama rakan bermain congkak. Untuk rangkap yang pertama ni, okey, penulis dia nak bercakap berkenaan dia teringat pada waktu dulu, pada waktu zaman dia kanak-kanak, dia suka bermain bersama rakan-rakannya. Bukan saja main galah panjang, main congkak, tapi pelbagai aktiviti yang diingat ketika beliau bermain bersama rakannya ketika waktu kecil dahulu. Itu maksud rangkap yang pertama. Rangkap kedua, nasi disaji berulang. Salah. Rangkap kedua, nasi disaji berulang pegaga, berlauk kelah bergulai kawah, bermain dam aji seisi keluarga sambil berkelah di tepi sawah. Untuk rangkap kedua ni, penulis menyatakan dia teringat pada waktu kecil-kecil dulu, pada zaman-zaman dia sekolah rendah, sekolah menengah, zaman tadika kan. Dia nak cakap lah yang penulis ni suka sangat berkelah dekat tepi sawah. Sebab kenapa? Kenapa dia suka berkelah tepi sawah? Sebabnya, kalau kamu nak tahu, pemandangan sawah sangatlah cantik, sangatlah tenang. Sebabnya kita dapat lihat yang hijau saja terbentang luas. Dan daun padi tu kan, semua daun hijau luas terbentang. Rasa macam wah, besarnya dunia pada waktu dululah. Kemudian itu rangkap kedua. Dia nak katakan kenangan silam dia bersama keluarga yang suka berkelah di tepi sawah. Okey, untuk rangkap ketiga, merpati terbang di tepi kali salah, maaf ya. Rangkap ketiga, merpati terbang di tepi kali, di dahan jambu merpati berehat. Adik dan abang bermain guli, ayah dan ibu duduk melihat. Pada waktu zaman dulu, kalau kamu nak tahu, penulis ni dia nak menceritakan yang kenangan silam dia bersama keluarga, bersama ibu ayah, bersama adik-beradik kan. Di sini kita boleh lihat macam mana hubungan keakraban antara keluarga yang terdiri daripada ibu, ayah, abang, adik, kakak semua. Di mana di sini kamu boleh lihat dia bagi contoh pada waktu ketika dulu abang dengan adik boleh bermain sekali. Boleh main guli, boleh main lompat tikam, lompat tikus, galah panjang. Kemudian sambil tu diperhati oleh ibu dan ayah dengan penuh kegembiraan. Itu untuk rangkap ketiga. Rangkap keempat, bersama teman meniti permatang, singgah berteduh di Kuala Sedili, bermain di laman setiap petang, puas bergaduh, berbaik kembali. Untuk yang rangka keempat ni, dia nak cakap lah pada suatu ketika masa dahulu kan, halaman rumah mereka masing-masing semua luas, semua boleh jadi kawasan permainan berbanding dengan
zaman sekarang punya kawasan perumahan agaklah terhad dan sukar untuk kita bermain. Jadinya dekat sini dalam rangkap yang keempat ini Dina Amal ceritakan pada setiap petang dengan ada kawasan di halaman rumah yang sangat lapang, mereka penulis dengan rakan-rakan dia ni boleh bermain sekali sehinggalah boleh menjadi satu pertelingkahan, pergaduhan. Tetapi zaman dulu kalau kawan-kawan gaduh, dia tak lama. Dia sekejap. Dia bergaduh hanya dalam 5 ke 10 minit. Kemudian berbaik semula untuk bermain permainan tradisional yang seterusnya. Jadi dekat situ kamu boleh lihat dia punya bagaimana keakraban antara penulis dengan rakan-rakan dia. Sangatlah baik walaupun bergaduh, tetapi cepat untuk berbaik semula. Rangkap yang kelima. Banyak kulat di atas pelantar, buah delima di atas para. Gasing bulat, ligat berputar. Siapa terlama, dialah juara. Agak-agak kamu pernah tak bermain gasing? Gasing yang bulat. Nanti cikgu kepilkan sekali dia punya contoh gambar macam mana bentuk gasing bulat itu. Gasing bulat ini pada suatu ketika dahulu, pada zaman dahulu sangatlah terkenal. Dia sangat terkenal sebab itu merupakan salah satu permainan tradisional yang utama dan perlu dimiliki oleh kanak-kanak pada masa dahulu. Sebabnya gasing ni dia diperbuat daripada kayu dan tanah liat. Jadinya dia nak cakap lah kat sini, sepanjang penulis dengan rakan-rakan dia ni bermain gasing, siapa yang paling lama bertahan pusingan gasing tu kan, dialah yang paling hebat, dialah paling juara. Dekat situ. Jadi dulu tak ada gadget-gadget ni semua, tak ada telefon, tak ada iPad, tak ada Instagram, tak ada media sosial ni semua yang boleh melalaikan. Jadi mereka mengisi masa lapang mereka dengan hanya permainan tradisional bersama rakan-rakan mereka ini. Itulah kenangan silam kanak-kanak dahulu. Okey, dan rangkap yang terakhir. Pergi berjalan ke Pulau Angsa, duduk berehat di pohon jati. Wow, bulan tinggi di angkasa, kami melihat senang di hati. Dekat rangkap yang terakhir ni, cikgu nak tanyalah sejujurnya kepada kamu. Pernah tak kamu lihat macam mana bentuk wow itu? Mungkin ada setengah orang pernah melihat, ada setengah orang tak pernah lihat. Jadi, cikgu akan sediakan juga macam mana gambar wow itu dekat atas ni. Okey, jadi itu adalah gambar wow. Okey, kenapa dekat rangkap yang terakhir ni dia nak kata yang wow bulan tinggi di angkasa, kami melihat senang di hati? Sebabnya dulu cara salah satu untuk menggembirakan hati semua orang dengan melihat pelbagai keindahan warna-warni bentuk-bentuk wow yang terbang megah di ruang udara. Contohlah, bayangkanlah kalau wow ni dia sama juga macam kamu bermain layang-layang. Layang-layang kan banyak jenis, banyak bentuk, banyak warna. Macam tu lah wow. Bezanya wow dengan layang-layang ni, layang-layang bentuk dia kecil je, manakala wow tu besar. Dan memerlukan tenaga angin tu yang agak kuat untuk dia terbang megah tinggi di langit, di ruang udara. Jadi dekat situ kamu bayangkan pada suatu ketika dahulu, bila waktu angin kuat je kan, angin kuat yang sangat deras tu semua kan. Bayangkan dekat bahagian ruang langit tu kan, ruang udara tu kan, dekat awan tu kan, penuh dengan keindahan wow-wow bulan yang sangat warna-warni, yang ceria, yang pelbagai bentuk. Dekat situlah nak lihat bagaimana diorang punya membahagiakan hati mereka masing-masing apabila melihat
keindahan yang terdapat pada wawa yang terbang di langit. Itulah maksud untuk ke-66 rangkap pantun kenangan silam. Cikgu tak tahulah kamu ada kenangan silam yang macam mana. Wait a minute. Tadi kan cikgu dah ceritakan apa maksud pantun, macam mana nak melafazkan pantun. Jadi cikgu nak selitlah sikit pengalaman cikgu sepanjang bergelar kanak-kanak, iaitu pada zaman sebelum adanya teknologi canggih. Okey, untuk pengetahuan kamu, zaman kanak-kanak cikgu sangatlah meriah, sangatlah meriah, best, gembira. Sebab pada zaman kanak-kanak cikgu tak ada pun sebarang teknologi yang seperti inilah telefon, laptop, komputer, media sosial ni semua kami tak pernah diperdedahkan. Kami macam zaman-zaman cikgu mula kenal adanya telefon, adanya media sosial bila dah masuk sekolah menengah. Itu pun umur dah tingkatan 4, tingkatan 5, baru nak tahu apa tu telefon, apa tu laptop. Okey, baiklah, kenangannya dulu kalau kamu nak tahu, macam cikgu duduk kampung tau. Jadi kalau duduk kampung ni mestilah ramai kawan-kawan kan. Jadi cikgu punya kenangan sangatlah menarik, sangat gembira. Memang banyak kenangan dia. Contohnya cikgu boleh bagi 2 lah contoh kenangan silam yang memang cikgu tak akan lupakan, iaitu satu kenangan silam cikgu dengan rakan-rakan cikgu. Setiap petang balik daripada sekolah agama, orang lain mesti akan balik rumah, mandi semua. Tapi macam cikgu dengan kawan-kawan kampung cikgu, kami pergilah salah seorang rumah sesiapa, rumah kampung yang ada luas punya halaman tu kan. Dekat situlah kami main-main macam-macam, lompat tikus lah, galah panjang lah, dengan berpakai baju kurung, baju Melayu. Baju bawa balik pada sekolah agama waktu petang tu. Macam tu lah kita orang. Punyalah ligatnya dulu, punyalah meriahnya dulu. Main. Balik sekolah je terus main. Tak ingat rumah dulu. Dia ingat main. Lagi-lagi nak jumpa kawan. Padahal dah jumpa dah pun waktu kat sekolah pagi, sekolah petang. Tapi nak juga lagi main. Itu main waktu petang. Belum lagi main waktu mengaji. Itu kenangan satu. Kenangan yang silam, kenangan yang kedua yang cikgu tak boleh lupakan, waktu malam cikgu dengan kawan-kawan cikgu ni punyalah banyak akal, punyalah degil, punyalah degil semua. Tahu cikgu dengan kawan-kawan cikgu apa? Kami berlumba basikal pada waktu malam balik daripada masjid. Waktu dulu kalau mengaji, semua mengaji ramai-ramai dekat masjid. Adalah ustaz ke ustazah mengaji dekat situ. Pada ketika itu bila dah balik mengaji, biasanya pukul 10 malam. Sunyi, gelap je, tak ada bunyi apa-apa. Time tu lah akal cikgu dengan kawan-kawan cikgu memasing duk, jomlah kita lumba basikal, siapa cepat sampai rumah. Tapi kan ada satu hari tu tengah lumba basikal kan, ada orang gila tengah kejar kita orang, bercicit-cicit memasing bawa basikal laju. Time tu tak fikir kawan dah, memasing baik bawa basikal kayu, basikal laju sampailah rumah, terus masuk rumah, tak fikir lain dah. Itulah kenangan silam cikgu dengan kawan-kawan pada waktu kecil. Memang tak akan lupakan. Jadi memang banyaklah kenangan silam dia. So itu sajalah
penceritaan cikgu pada hari ini berkenaan kenangan silam dan pengajaran cikgu berkenaan pantun kenangan silam. Baiklah, kita jumpa lagi di lain hari dengan kelas pengajaran Bahasa Melayu yang lain. So, jumpa lagi. Terima kasih. Fighting! Bye-bye.